Assalamualaikum Puan Mahani, Nik serta keluarga. Saya Ain. Di video ini, kita akan berbincang mengenai penyakit-penyakit yang terdapat dalam sejarah keluarga anda. Ayuh amalkan gaya hidup sihat. Berdasarkan apa yang Puan beritahu kepada saya, terdapat 3 penyakit ni yang ada dalam keluarga Puan. Penyakit kardiovaskular, kencing manis dan darah tinggi, di mana kedua ibu bapa Puan juga menghidapi penyakit ini. Jadi, kita akan bincangkan satu persatu agar kita dapat tahu bagaimana untuk mencegah penyakit-penyakit ini sebelum terlambat. Kita akan mulakan dengan penyakit kardiovaskular, iaitu penyakit jantung dan strok yang menjadi punca utama kematian di hospital-hospital di Malaysia. 25.4% atau 11,812 orang pada tahun 2010 meninggal akibat penyakit kardiovaskular dan 35% daripada jumlah itu adalah mereka yang berumur 60 tahun ke bawah. Ayuh kita ketahui apa faktor risiko untuk mendapat penyakit ini agar kita boleh mencegahnya. Yang pertama adalah faktor sejarah keluarga. Jadi faktor ini tidak dapat dicegah. Oleh itu adalah amat penting untuk kita mencegah pada faktor-faktor yang lain. Ia juga penting untuk lakukan pemeriksaan tahunan jika berumur 30 tahun ke atas. Yang kedua adalah penyakit darah tinggi. Peningkatan tekanan darah berpengaruh pada peningkatan kerja jantung yang akhirnya akan meningkatkan risiko mengalami serangan jantung dan juga strok. Yang ketiga adalah stres. Individu yang mengalami stres yang keterlaluan lazimnya mempunyai tabiat yang tidak sihat seperti merokok, makan secara berlebihan dan meminum alkohol secara tidak terkawal. Oleh itu, tanganilah stres dengan bijak. Yang seterusnya adalah merokok. Tak kisahlah rokok elektronik atau rokok biasa, ini disebabkan oleh kandungan nikotinnya yang berbahaya bukan sahaja kepada jantung, malah seluruh badan. Oleh itu, jadikanlah rumah kita sebagai kawasan larangan merokok. Akhir sekali adalah disebabkan oleh berat badan berlebihan. Oleh itu, pemakanan haruslah dijaga dan haruslah aktifkan hidup kita. Bersenamlah sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Penyakit ini turut memberi kesan terhadap kesihatan mulut, iaitu penggunaan beberapa jenis ubat untuk penyakit ini boleh menyebabkan mulut kering, kurang deria rasa dan menyebabkan gusi bengkak. Ayuh kita teruskan dengan penyakit seterusnya iaitu penyakit kencing manis. Kencing manis atau diabetes ialah penyakit jangka masa panjang yang disebabkan oleh badan tidak dapat menghasilkan insulin yang mencukupi atau tidak dapat menggunakan insulin dengan betul. Insulin adalah hormon yang mengawal paras gula dalam darah dengan membenarkan gula masuk ke dalam sel dan dengan itu menurunkan paras gula dalam darah. Faktor risiko mendapat kencing manis pula adalah sekali lagi sejarah keluarga, umur lebih daripada 40 tahun, obes, bila mengandung, kurang bersenam, merokok, meminum alkohol dengan berlebihan dan tekanan dan stres yang tidak terkawal. Anda perlu diperiksa untuk diabetes jika ada simptom-simptom yang menandakan diabetes, contohnya keletihan, sangat dahaga, sering membuang air kecil, sangat lapar, hilang berat badan, luka sembuh dengan perlahan dan penglihatan menjadi kabur. Komplikasi penyakit kencing manis terbahagi kepada 2, kesan kepada salur darah besar dan kepada salur darah kecil. Kesan kepada salur darah kecil adalah kepada mata, seperti buta mata, buah pinggang seperti kegagalan buah pinggang dan saraf. Manakala kepada kesan kepada salur darah besar adalah penyakit jantung, saluran jantung tersumbat dan pembuluh darah beku. Terhadap kesihatan mulut pula, ia boleh memberi kesan kepada gusi iaitu menjadikan seseorang cenderung untuk mendapat masalah gusi seperti gingivitis dan periodontitis. Selain itu, pesakit kencing manis juga boleh mendapat karies gigi yang seterusnya menyebabkan kehilangan gigi. Luka dalam mulut juga lambat sembuh. Mulut boleh menjadi kering dan menjadikan ia mudah untuk mendapat ulcer. Mulut juga boleh berbau. Dan akhir sekali, pesakit juga boleh menghadapi kurang deria rasa. Penyakit terakhir yang akan kita bincangkan adalah penyakit darah tinggi. Ia adalah suatu kondisi di mana tekanan darah pesakit adalah lebih dari normal iaitu lebih dari 140 mmHg untuk sistolik, bacaan atas dan lebih 80 mmHg untuk diastolik iaitu bacaan bawah. Faktor risiko untuk mendapat penyakit darah tinggi adalah sekali lagi cara hidup yang tidak aktif, merokok,
pengambilan garam yang tinggi kerana ia boleh menyebabkan pembuluh darah menjadi kecil dan mengurangkan aliran darah ke otot-otot jantung. Oleh itu, kurangkanlah garam di dalam pemakanan seperti sos dan kicap yang mengandungi kandungan garam yang banyak. Seterusnya adalah lagi sejarah keluarga, pengambilan alkohol yang berlebihan, paras kolesterol yang tinggi, umur melebihi 35 tahun, obes dan jika seseorang mempunyai tekanan darah tinggi ketika hamil. Kebanyakan faktor risiko 3 penyakit ini adalah serupa. Oleh itu, kita haruslah mengamalkan gaya hidup sihat, tidak merokok dan mengambil alkohol, bijak mengenai stres dan kurangkan pengambilan garam dalam pemakanan. Komplikasi penyakit darah tinggi pula adalah boleh mendapat kegagalan jantung, kerosakan otak yang menyebabkan strok atau demensia iaitu mudah lupa, kerosakan buah pinggang, kehilangan penglihatan, kerosakan salur darah seperti aterosklerosis dan sakit kepala seperti hilang daya ingatan. Setelah mengetahui serba sedikit tentang 3 penyakit keturunan ini, saya menyeru agar puan sekeluarga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kerana mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Terima kasih kerana menonton.